Lalu kagumlah wali ni kerana baca ambil bersalam dengan ustaz ni, dia lepas pada tu rezeki dia murah. Come on, itu semua bukan dalil. Sekarang ni berkait dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, masih hari-hari kita dengarlah isu penunggang agama ni. Tadi sikit sebanyak Datuk Mufti dah sebut. Kita nak penjelasan lebih mendalam. Masyarakat kita ni seakan-akan dia tak jelas tentang isu ni, kerana mereka ni seolah-olah memberi sokongan yang kuat. Kita duk kata benda ni penunggang agama, dia kata depa yang tunggang. Jadi apa yang perlu kita berikan pada anak-anak kita ni supaya mereka lebih berhati-hati? Fadhal. Orang tunggang agama ni bukan baru, cerita ni lama. Quran bagi tahu, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membeli dengannya harga yang murah. Siapa yang nak tunggang agama ni tentu dah bukan orang lebay, tentulah bukan kaki sabung ayam ke, kaki judi ke. Mereka tak tunggang agama. Yang tunggang agama lah sejarah semua hak mengaji agama, yang tahu macam mana nak guna agama ataupun ada sikit-sikit pengetahuan agama. Ayam macam ni harga dia RM1, tapi kalau saya kata saya telah minum dan tiup ayak ni, tuan-tuan kalau minum ayak ni, insyaAllah rezeki akan bertambah-tambah, muka akan lebih muda, akan lebih segak, hak tua nampak muda 5 tahun, anak-anak akan jadi dengar kata, saya jual RM20, saya buat 20, ramai ada orang akan beli. Sebab apa? Sebab saya jampi unsur agama. Kerana nak jual apa pun, kerana apa? Kerana agama ada sentimental dia. Manusia akan beli kerana dia tu agama. Kadang-kadang sampai tak boleh fikir. Semalam saya sebut dalam kuliah, saya kata, saya tengok satu potong berapa video fadilat minum kopi. Selagi bau kopi ada di mulut, selagi tu malaikat akan beristighfar pada kita. Tentu dah tokeh kopi yang buat hadis ni. Semua yang mustahjin, Arab kata apa tadi maksudnya, semua yang teruk, yukhaliful ma'qul, yunaqidul usul, lubayinul manqul, kata Ibn Jauzi, bercanggah dengan logik, bercanggah dengan nas, bercanggah dengan apa yang ada kitab-kitab dulu. Maudhu' dia adalah hadis yang palsu. Agama tak datang jadi kartun manusia. Ada video saya duk sebut 2-3 hari ni, satu orang pi tarim di Yaman. Pi tarim di Yaman, dia kata dia selalu jumpa Nabi. Tak tahulah dia jumpa Nabi dalam mimpi tu, Nabi hak betul ke syaitan mimpi, tak tahu, Allah Allah. Dia sampai di tarim, dia tak jumpa dah Nabi dalam mimpi. Jadi dia keluar pada tarim, baru dah dia dapat jumpa Nabi balik dalam mimpi. Lalu dia tanya, Nabi, kenapa di tarim aku tak jumpa engkau, wahai Rasulullah? Dia kata, di tarim cukuplah kau jumpa dengan Habib sekian-sekian ni, itulah rupa Nabi. Padahal saya bukan nak petikai rupa Habib tu ke apa. Padahal dia sepatutnya baca dalam Islam ni, ada kitab Syama'il At-Tirmidhi umpamanya, Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il itu telah disifatkan rupa Nabi, janggut Nabi, keadaan Nabi. Sedangkan dia tengok orang yang dikatakan sama tu jauh nak disamakan dengan apa yang dalam hadis-hadis Nabi tu. Tak apalah segak tak segak tu kejadian Tuhan, kita tak hina dia. Tapi kalaupun kau nak bagi, biarlah ada hak nak sama sikit dalam Syama'il tu. Tapi oleh kerana ta'sub tanpa mau berfikir, tanpa mau membaca nas, terima. Duka cita kadang-kadang ustaz pun terima.
Kata tadi dalam nas berbeza lain. Dia kata Allah dia uji, dia bagi lain supaya kita uji nak tengok iman kita. Sebab itu don't insult your intelligence. Jangan merendahkan intelijen kita. Agama ada base dia. Agama evidence base. Agama ada dalil dia. Rujuk pada dalil. Tak mampu nak tafsirkan, ada perbincangan. A lot of scholars, banyak scholars yang kita boleh baca. Kenapa kita ambil argument yang tak ada hanya kerana satu potongan YouTube tu? Kemudian dia buat cerita wali ni sekian-sekian telah pernah berjalan di atas ayak. Kita pun tak tengok dia berjalan atas ayak. Lalu kagumlah wali ni kerana baca ambil bersalam dengan ustaz ni, dia lepas pada tu rezeki dia murah. Come on, itu semua bukan dalil. Hatta Junaid al-Baghdadi di kalangan ahli Quranian menyebut, dinukilkan juga daripada Abdul Qadir Al-Jilani, dia menyebut bahawasanya idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat satu orang terbang di udara, jangan kamu kagum selagi dia tidak memenuhi kitab dan sunnah. Tonggak agama memang semua lah ni, minta maaf lah yang terasa saya tak masukkan semua. Nak jual, kadang nak jual shampoo pun muka ustaz. Apa kaitan ustaz tu dengan shampoo? Cuci lantai, ustaz yang cuci. Takkan nak kata siapa yang cuci lantai, ustaz cuci lantai ni dengan air yang ustaz cuci tu, setiap kali kita berjalan maka air itu bertasbih di kaki kita. Elemen agama tu dibawa sehingga begitu bagi melariskan barangan. Ini bukan saja berlaku pada agama Islam, berlaku pada semua agama. Rakyat Jepun, mereka tak tahu agama mereka apa, antara Shinto ataupun Buddha. Yang mana yang kos tinggi mati mereka tak ikut. Shinto ni luar. Saya pergi ke shrine, pergi ke tempat-tempat ibadat mereka dalam satu lawatan. Saya dijemput oleh kerajaan Jepun. Seminggu juga duduk di kampung-kampung mereka. Mereka pun dalam rakyat Jepun tu macam-macam punya teknologi yang ada, pijuai benda-benda tu atas nama gereja dia tu, atas nama kuil dia tu. Adalah yang beli walaupun, come on. Kadang-kadang ni orang Malaysia kerja engineer, arkitek, duduk di pejabat semua nak facts and figure. Bila pergi ke masjid, orang mengajak, dia tak tanya facts and figure dan benda yang boleh tanya. Dulu saya ada buat contoh, satu orang pergi masjid, ustaz tu ceramah, sebat seratus rotan dapat menyembuhkan penyakit AIDS. Itu sebab Tuhan suruh sebat seratus rotan. Itulah ubat AIDS. Oh, dia pun kita beritahu AIDS ni bukan kena pada orang yang berzina ya. Kena pada isteri di rumah yang tak terlibat, anak kecil yang tak terlibat. Takkan Islam kata ubat dia sebat depa juga seratus rotan. Dan makmal mana yang telah membuktikan seratus rotan telah menyembuhkan AIDS? Tak apalah hukum seratus rotan tu, hukum dia bagi yang berzina. Tapi maksudnya you insult your intelligence. Kamu telah merendahkan intelijen awak bila sampai pada agama. Agama mesti satu orang tanya, Assalamualaikum Mufti, tadi Mufti kata begitu, apa dalil dia? Tanya saya. Saya tak boleh kata saya Mufti, apa yang kata awak terima saja, banyak bertanya kuranglah iman. Tak boleh. Saya tak boleh. Ini bukan sifat agama. Hatta Umar bin Khattab, hatta Rasulullah, orang tanya, walaupun riwayat itu mursal, Hubab bin Munzir tanya, ya Rasulullah, ahadhi manzilatun anzalakah Allah am harbun wa ra'yu wal makidah? Wahai Rasulullah, ni tempat yang Rasulullah pilih ni Allah yang tentukan atau ini sekadar perancangan Rasulullah? Rasulullah kata ini perancangan dia. Kalau begitu kita bergerak ke depan wahai Rasulullah. Boleh bagi pada pandangan pada Nabi.
Asyiruni ayyuhan nas, bermesyuaratlah dengan aku wahai manusia. Hatta Nabi tak tiba-tiba tok guru ni dia tengok saja tembus, dia tahu semua, kita jangan tanya. Tidak ada dalam ini menyebabkan orang menyalahgunakan agama. Never, jangan berlaku.